Inquest Zara Khairina, hari ke-37, saksi ke-45, guru asrama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dengan liputan eksklusif mengenai prosiding inquest Zara Khairina Mahathir, seorang pelajar berusia 14 tahun yang meninggal dunia tragis selepas ditemui di aras bawah Asrama Puteri, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa, Kinarut. Pada hari ke-37 inquest, kita digemparkan dengan keterangan daripada saksi ke-45 iaitu seorang guru asrama yang juga guru mata pelajaran matematik dan sains kepada Allahyarhamah Zara Khairina. Dalam video ini, kami akan bawakan sepenuhnya perincian daripada 3 berita disusun dalam segmen yang jelas supaya anda dapat mengikuti garis masa dan intipati prosiding mahkamah dengan lebih mudah dan tepat. Pastikan anda menonton hingga akhir kerana ada perincian baru yang mungkin menjadi kunci kepada misteri kematian Zara Khairina. Segmen 1. Latar belakang saksi. Saksi ke-45, Cik Edori Francis, berusia 25 tahun, merupakan guru matematik dan sains di sekolah tersebut sejak Februari 2025. Beliau mula bertugas sebagai guru asrama pada April, namun bukan pada hari kejadian 16 Julai 2025. Dalam prosiding di Mahkamah Coroner, beliau menjelaskan tugasan sebagai guru asrama bukan warden. Beliau menyatakan, tugas saya sebagai guru asrama adalah 3 perkara: memantau kebersihan dorm pada waktu pagi, mengurus pelajar yang sakit dan memantau prep malam. Beliau menambah secara jelas, guru asrama tidak menerima allowance seperti warden. Segmen 2. Kronologi hari kejadian. Pada 15 Julai 2025, saksi melakukan rondaan sewaktu prep malam. Pada keesokan harinya, 16 Julai, beliau tiada di sekolah kerana sedang mengiringi pelajar ke pertandingan Game Code di Kota Kinabalu dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Menurut kenyataan saksi, warden tersebut mahu saya menjaga rakan satu dorm dengan mangsa, tetapi saya tidak dapat menjalankan tugasan tersebut kerana saya perlu bertugas di luar sekolah. Beliau hanya dimaklumkan ada pelajar jatuh pada pagi hari tersebut. Tambahnya lagi, pada 16 Julai lalu, saya pada mulanya tidak tahu Zara Khairina terjatuh dari bangunan Asrama Puteri. Segmen 3. Kejadian selepas insiden Zara ditemui. Adori turut mengesahkan bahawa mesyuarat pentadbiran sekolah telah diadakan selepas insiden Zara ditemui. Namun, ketika disoal peguam, beliau gagal mengingati hampir semua perincian mesyuarat itu. Adakah pihak pentadbiran sekolah membuat mesyuarat selepas kejadian Zara dijumpai di aras bawah asrama? Pihak pentadbiran sekolah ada buat mesyuarat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Itu sajalah. Siapa yang menghadiri mesyuarat tersebut? Saya tidak ingat. Siapa yang mempengerusikan mesyuarat tersebut? Pengetua sekolah. Saksi terus ditanya mengenai butiran penting mesyuarat. Berikut jawapan beliau. Saya tidak ingat. Dan ketika ditanya respon guru-guru, masing-masing terkejut. Segmen 4. Isu buli. Ketika ditanya berhubung isu buli, Edori mengakui hanya mengetahui satu kes buli melibatkan pelajar lelaki di Asrama Putra, bukan di kawasan Asrama Puteri, tempat Zara tinggal. Dialog bersama Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fairuz Johari. Apa kes buli yang kamu ketahui? Kes buli melibatkan pelajar putra. Kamu tahu macam mana ceritanya? Tidak tahu secara terperinci, tapi yang saya tahu, tindakan gantung sekolah sudah dikeluarkan. Beliau menegaskan, saya tidak pernah mendengar Zara Khairina mengadu tentang masalah persendirian atau konflik dengan sesiapa. Segmen 5. Ringkasan dan implikasi. Keterangan saksi ke-45 ini memperlihatkan tiada aduan buli daripada Zara kepada beliau secara peribadi. Tiada ingatan jelas mengenai butiran mesyuarat
yang berlaku selepas kejadian. Tiada keterlibatan beliau secara langsung pada hari Zara ditemui. Tugas guru asrama dikongsi tetapi tiada pencerahan tentang tindakan keselamatan malam insiden. Namun, beberapa persoalan masih timbul. Adakah wujud jurang komunikasi antara pentadbiran dan guru asrama? Apakah maklumat sebenar yang diberikan oleh pengetua dalam mesyuarat? Bagaimana pemantauan asrama dijalankan oleh pihak sekolah? Semua ini terus bermain dalam fikiran keluarga, peguam dan pemerhati. Inkuest ini belum tamat. Masih banyak lagi saksi yang akan dipanggil dan banyak lagi persoalan yang perlu dirungkai. Jika anda mengikuti perkembangan kes inkuest Zara Khairina ini dan ingin maklumat paling terkini, tekan butang subscribe. Hidupkan loceng notifikasi dan kongsi video ini supaya masyarakat terus peka dan peduli. Anda boleh tinggalkan komen di bawah, kami akan cuba jawab dan update setakat yang termampu. Terima kasih kerana menonton. Kami dari Aku Studio, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Kata mereka kau jatuh sendiri, tapi benarkah itu realiti? Bila tengkuk lebam tubuh terhenti, tapak kaki kiri berdarah sunyi. Tiada cerita, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa tahu apa terjadi, siapa kejam, siapa bersalah kini. Justice for Zara Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi cahaya, kita bangkit menuntut kebenaran nyata. Justice for Zara Khairina, di langit Sabah tersimpan luka. Buli itu racun yang diam, hari ini suara kami takkan padam. Kau bukan kisah untuk dilupa, kau jeritan untuk semua yang lena. Asrama tempat sepatutnya aman, kini jadi pentas duka yang suram. Kaki kanan lurus, kiri terlipat, kepala terkulai, tubuh terbaring rapat. Di mana guru, di mana warden, kemana suara bila Zara ditinggalkan? Kami juga anak sekolah, bukan boneka untuk diserah. Jangan sembunyi kebenaran, kami tuntut satu pembelaan.